Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Asim Hassan dan ini Awani Borneo. Berikut tajuk utama untuk anda malam ini. Sarawak mahu jadi pengeluar dan pembekal utama rantau ini. Sabah bangunkan 2 lagi taman perindustrian. Usul lantik wakil Sabah Sarawak dalam LHDN dibentang Isnin. Tidak cukup sekadar di peringkat domestik, Sarawak berhasrat meluaskan pasaran ekonominya menjangkau seluruh Asia terutama melalui pembekalan tenaga hijau. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping berkata negeri itu berpotensi mengeluarkan lebih banyak tenaga hijau melalui pelbagai sumber semula jadinya dan usaha ini sedang dilaksanakan. In order to increase production of supply of our power, we have the resource, and this is part of our program toward 2030. I mention this because you say advancing from Sarawak to Asia. We are located strategically between the two major populated areas, that is China and India. Both sides. One is India, the other one is China and Far East. And Sarawak is the tip of Borneo. That's why we go for green energy. Jelasnya ketika ini, Sarawak telah memperuntukkan lebihan tenaganya untuk dibekalkan kepada Kalimantan dan Singapura. Sarawak juga bersedia untuk membekalkan tenaga kepada Semenanjung Malaysia jika sanggup membina saluran kabel dasar laut sendiri. So West Malaysian are also asking why Singapore, why not supply power to West Malaysia? I said we are okay as long as you are willing to build your undersea cable. We can even help West Malaysia because as you know 40% of West Malaysia tenaga is based on coal. So in other words, you can have the renewable energy. Ketika ini, 70% penjanaan kuasa di Sarawak adalah berdasarkan kuasa hidro. Sarawak juga menjana tenaga hijau bercampur iaitu hidrogen, solar dan angin. Abang Johari berkata demikian ketika merasmikan program Ramah Mesra sempena Forum Perniagaan dan Keusahawanan 2023 bertemakan Memajukan Asia di Hotel Waterfront Kuching pada Sabtu. Kementerian Komunikasi dan Digital KKD komited menangani penyebaran berita palsu berkenaan penularan penyakit X. Menterinya Fahmi Fazil berkata pengalaman ketika mengendalikan berita-berita palsu ketika penularan wabak COVID-19 akan menjadi panduan kepada KKD dalam mengekang berita tidak benar yang boleh mengganggu ketenteraman awam. Banyak yang salah faham tentang maklumat berhubung virus X. Ada yang beranggapan jururawat dalam negara kita mesti diberi suntikan vaksin sekarang. Padahal pihak Kementerian Kesihatan telah menangkis ataupun menyangkal dakwaan tersebut. Itu adalah satu berita palsu yang tersebar. Fahmi dalam pada itu mengingatkan rakyat supaya peka dan tidak tertipu dengan laman web dan akaun media sosial yang diragui. Jadi cara terbaik ialah kita tingkatkan kesedaran. Kita hanya rujuk kepada laman web rasmi kementerian. Jadi kalau kita nampak ada tengok link tu, kalau link dia nampak macam ni bukan, kalau Kementerian Kesihatan dia mesti kkm.gov.my, kalau Kementerian Komunikasi kkd.gov.my. Jadi tahap literasi digital itu perlu kita tingkatkan di kalangan rakyat Malaysia. Beliau ditemui ketika program gotong royong Ibu Pejabat Polis Kontingen KL dan PPR Kampung Limau di Ibu Negara pada Sabtu. Sementara itu, Sarawak mengambil langkah berjaga-jaga terhadap kemungkinan kemunculan penyakit X. Premier Sarawak
Tan Sri Abang Johari Tun Oping berkata pengalaman ketika wabak COVID-19 sebelum ini perlu menjadi iktibar dan Sarawak akan bertindak berdasarkan maklumat mengenai penyakit X daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Sebagai langkah siap siaga, Sarawak bekerjasama dengan pakar dunia untuk mencipta vaksinnya sendiri bagi menangani kemerebakan penyakit berjangkit termasuk penyakit X. Dan kali ini Sarawak sudah ada mempunyai pusat kajiannya sendiri, infectious disease, iaitu penyakit yang berjangkit. Dan kita ada pakar. Sebab itu semalam doktor kita bekerjasama dengan pihak Amerika, Germany dan juga Singapura untuk mencari jalan bagaimana kolaborasi ini boleh menjaminkan kita mempunyai vaksin kita sendiri. Tambahnya, dengan kerjasama pakar-pakar berkenaan, Sarawak mengkaji pembuatan ubat dan vaksin untuk penyakit berjangkit berasaskan sumber biodiversiti negeri ini. Kerana kita ada mempunyai biodiversiti kita, ya, bahan-bahan plant kita dalam hutan yang mungkin boleh mengeluarkan vaksin dari sudut penyakit yang berjangkit. Difahamkan pusat berkenaan dibina bersebelahan Pusat Jantung Sarawak di Kota Samarahan itu dijangka siap menjelang tahun 2026. Badan Nasional Mitigasi Bencana BNPM Indonesia melakukan pembenihan awan bagi menghasilkan hujan buatan di Kalimantan Selatan untuk menangani kebakaran hutan dan tanah yang tercetus akibat kemarau di wilayah itu. Wakil PNBN Ahmad Nur Wahyudi berkata, langkah modifikasi cuaca itu akan dilaksanakan sehingga Ahad. Dalam operasi itu, Ahmad berkata BNPB menggunakan pesawat Cessna C208B PKSNS yang menyebur kira-kira 1,000 kg garam bagi tujuan pembenihan awan. Katanya ia akan dijalankan di langit daerah Banjar, Tampin dan Tanah Bambu serta Kota Banjarbaru bagi menghasilkan hujan buatan. Penerbangan kedua bagi menyembur jumlah garam yang sama pula dilakukan di daerah Banjar, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara dan Tabalong. Beliau menjelaskan operasi modifikasi cuaca itu dijalankan atas arahan Gubernur Kalimantan Selatan. Beberapa pihak termasuk Kerajaan Wilayah, Badan Mitigasi Bencana Daerah, Tentera, Polis dan Jawatan Bomba bekerjasama untuk menangani titik panas di kawasan tersebut. Sejak awal tahun ini, wilayah Kalimantan Selatan melaksanakan usaha mitigasi bagi mengatasi masalah serius yang berkemungkinan timbul pada musim kering seperti kebakaran hutan dan tanah serta kemarau. Usaha mitigasi itu termasuklah membuka pintu saluran air, mengalirkan air melalui terusan sedia ada dan mewujudkan terusan baharu untuk membasahi lokasi berpotensi berlakunya kebakaran. Dua lagi taman perindustrian baru akan dibangunkan di Sabah sebagai usaha untuk terus merancakkan pertumbuhan ekonomi dan industri negeri. Ia selaras pendekatan mesra pelabur yang diamalkan kerajaan negeri ketika ini. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Nur berkata, dua taman perindustrian baru itu masing-masing akan dibangunkan di Kimanis bagi industri minyak dan gas selain antara kawasan Kota Marudu dan Kota Belud bagi taman perindustrian biasa. Katanya penubuhan taman perindustrian baru itu dilakukan susulan dua taman perindustrian sedia ada iaitu Taman Perindustrian Minyak dan Gas Sipitang dan Taman Perindustrian Kota Kinabalu telah hampir penuh. Beliau berkata demikian ketika berucap pada istiadat pengurniaan darjah kebesaran Bintang dan Pingat Negeri Sabah sempena ulang tahun kelahiran rasmi ke-70 yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Johar Mahiruddin di Istana Seri Kinabalu. Haji berkata, agenda pembangunan negeri khususnya Hala Tuju Sabah Maju Jaya kini berada di landasan yang betul dan mula menampakkan hasil positif meskipun baru 3 tahun menerajui Sabah.
Usul melantik wakil dari Sabah dan Sarawak sebagai anggota dalam Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN akan dibentangkan dalam sidang parlimen yang bermula Isnin ini dijangka tidak berdepan sebarang masalah. Timbalan Menteri Kewangan 1 Datuk Seri Ahmad Maslan berkata perkara itu akan dilaksanakan menerusi rang undang-undang RUU LHDN Malaysia pindaan 2023. Tetapi itu tidak diaktakan. Bererti kalau kita nak ambil, kita boleh ambil tanpa merujuk. Ya. Sebelum ini, ambil tanpa merujuk. Kalau tidak ada diambil pun, bererti dia tidak menyalahi apa-apa sebab belum diaktakan. Tapi apabila dah diaktakan dan kena dirujuk, hendaklah ada wakil. Ya. Selalu pihak Sabah dan Sarawak ingin mengetahui berapa banyakkah pendapatan Lembaga Hasil Dalam Negeri daripada rakyat Sabah, Syarikat Sabah, rakyat Sarawak, Syarikat Sarawak. Mereka ingin supaya hasil itu diberikan kembali kepada negeri Sabah dan Sarawak dengan adil. Jelas Ahmad, pelantikan itu dilihat sejajar dengan hasrat pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 bagi mengangkat peranan Sabah dan Sarawak dalam pembangunan negara. Sarawak merekodkan pendapatan tertinggi dalam sejarah untuk hasil pada tahun 2022 sebanyak 11.9 bilion ringgit, iaitu 17% lebih tinggi daripada pendapatan yang diunjurkan 10.2 bilion. Manakala Sabah dilaporkan berjaya menjana hasil 6.6 bilion ringgit dan rekod pelaburan bernilai 33.4 bilion ringgit pada tahun 2022. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan bekerjasama dengan Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM bagi memastikan tiada cubaan menyeledup beras putih import BPI yang telah diberikan subsidi keluar daripada Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan. Menurut Timbalan Menteri KPKM Chan Fung Hin, kemungkinan berlakunya perkara itu tinggi memandangkan harga beras putih import di Sabah, Sarawak dan Labuan adalah yang terendah di rantau ini. Dengan adanya subsidi untuk beras import, maksudnya di rantau ini, di Sabah, Sarawak dan Labuan ini, kita antara tempat yang harga terendah untuk beras putih import. So maksudnya, kalau operasi dekat sini akan lebih kepada kerjasama di antara saya sama pihak kastam, untuk memastikan tak ada berlakunya ini penyeludupan kepada luar negara. Beliau berkata demikian selepas meninjau harga beras baharu yang diadakan oleh Kawal Selia Padi dan Beras Sabah di Kota Kinabalu pada Sabtu. Jelasnya operasi memantau cubaan menyeludup beras yang telah disubsidi keluar daripada Malaysia akan diperluaskan ke seluruh negara. Ia termasuk kawasan pelabuhan utama dan sempadan negara dengan penglibatan kastam dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN. Sebanyak 3,000 ekor bibit balat atau timun laut spesies Holoturia scabra dilepaskan di perairan Pulau Libaran Sandakan dalam usaha membantu meningkatkan sumber perikanan di kawasan perairan umum daerah itu. Program anjuran Jabatan Perikanan Negeri Sabah itu melibatkan konservasi perikanan dan Pulau Libaran antara destinasi di Sabah yang telah pun dikenal pasti sesuai peternakan balat. Pengarah Perikanan Sabah, Azhar Kasim memberitahu, program yang dilaksanakan adalah dari segi keseimbangan ekosistem, memandangkan balat banyak dieksploitasi secara semula jadi di hutan. Pulau Libaran ini merupakan satu pulau yang sesuai yang kami ingin melepaskan timun laut ataupun dikenal oleh masyarakat tempatan sebagai balat lah. Timun laut ini merupakan satu spesies ataupun komoditi yang memang bernilai tinggi. Jadi tujuan kami Jabatan Perikanan untuk melepaskan benih-benih ini adalah dengan harapan adalah benih-benih balat ini ataupun timun laut ini dia akan membesar di perairan yang sudah kita kenal pasti memang sesuai ya. Beliau yakin usaha ini akan menjadi pemangkin kepada pembangunan industri perikanan dan memberi manfaat terhadap golongan nelayan sekaligus membantu meningkatkan ekonomi penduduk luar bandar. Ianya sangat-sangat bermanfaat dari segi kepada pengusaha-pengusaha balat kita di pulau ini, khususnya hasil daripada ini jugalah mereka boleh meneruskan aktiviti-aktiviti ternakan balat yang ada di sini.
tugas kita adalah untuk memberi mereka meningkatkan usaha mereka dari segi peningkatan pendapatan ataupun sosioekonomi mereka. Tambah Azhar, pihak Jabatan Perikanan akan sentiasa membantu pengusaha meningkatkan pengeluaran agar dapat berdaya saing di peringkat pasaran dengan memastikan ternakan balat terus konsisten. Baiklah, laporan itu mengakhiri Awani Borneo untuk hari ini. Saya Asim Hassan. Salam hormat. Kita jumpa lagi.